Salam sejahtera pelajar. Di sini, cikgu buat video ini untuk membincangkan teknik menjawab soalan ujian penilaian 1 tahun 2021, Sains Tingkatan 5. Cikgu harap pelajar akan ingat balik teknik menjawab yang telah diajar sebelum ini kerana ia penting terutama untuk peperiksaan pertengahan tahun yang akan datang dan juga untuk menghadapi SPM Sains. Okey, cikgu mula dengan bahagian A, soalan 1. Suhu manakah yang akan memusnahkan mikroorganisma dan sporanya? Suhu ini haruslah suhu yang melebihi 100 darjah Celsius. Okey, iaitu 121 darjah Celsius. Okey. Pada suhu ini bukan sahaja mikroorganisma dapat dimusnahkan, malahan sporanya pun dapat dimusnahkan. Soalan 2. Jadual 1 menunjukkan kandungan 4 buah tabung uji yang digunakan dalam suatu eksperimen. Tabung uji P. Okey. Ya, soalan bubur neutron dalam tabung uji yang manakah akan menjadi sangat keruh selepas 2 hari? Okey. Pelajar bandingkan kandungan antara tabung uji P, Q, R dan S. Okey. Pertumbuhan bakteria adalah paling pesat pada pH 7. Jawapannya lah B, iaitu tabung uji Q. Keadaan yang berasid dan keadaan yang berakali tidak sesuai untuk pertumbuhan bakteria. Keadaan yang berasid dan berakali akan menyebabkan bilangan koloni bakteria kurang sedikit. Dan air didih tidak mengandungi kepekatan oksigen yang rendah. Dia juga kurang sesuai lah untuk pertumbuhan bakteria. Yang paling sesuai ialah Q. Penisilin diekstrak daripada kulat Penicillium notatum. Apakah penisilin? Penisilin ialah sejenis antibiotik. Antibiotik digunakan untuk membunuh bakteria sahaja. Membunuh bakteria. Jadual 2 menunjukkan nilai kalori bagi beberapa jenis makanan. Akmalisa, dia mengambil 60 gram roti, 15 gram mentega, 200 gram tembikar dan 180 gram susu semasa sarapan paginya. Hitung jumlah kalori yang diambil olehnya. Dalam jadual 2 diberi nilai kalori dalam unit kilojoule per gram bagi setiap jenis makanan. Maksudnya, 1 gram roti dia membekalkan nilai kalori sebanyak 10.4. Diberi jisim setiap makanan, jenis makanan yang Amalisa makan. Jadi macam mana kita nak kira? You darab, contoh 10 darab 10.4 tambah 200 darab 25.1 dan seterusnya. You akan dapat jawapan ini. You tunjukkan langkah kerja di sini. Semua darab dengan jisim makanan. 60 ini darab
0.9 darab 200, 13.6 darab 180. Kemudian jumlahkan. Soalan 5. Seorang petani mendapati tanahnya tidak subur. Apakah kaedah semula jadi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini? Kaedah yang semula jadi. Jawapan yang paling sesuai ialah A lah. Jawapan B, C dan D bukan secara semula jadi. Yang secara semula jadi hanya A sahaja, menanam tumbuhan kekacang. Ini kerana pada nodo akar tumbuhan kekacang terdapat sejenis bakteria yang bernama bakteria penyikat nitrogen. Bakteria penyikat nitrogen ini hidup di dalam nodo akar tumbuhan kekacang. Ia akan menukarkan gas nitrogen kepada nitrat di dalam tanah. Untuk diserap oleh akar tumbuhan. Nitrat merupakan ion yang sangat penting untuk tumbuhan mensintesiskan protein. Nitrat mengandungi unsur nitrogen. Nitrogen penting untuk sintesis protein tumbuhan. Soalan 6. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang jejak karbon? Jejak karbon ialah jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera hasil daripada aktiviti manusia. Kita haruslah kurangkan jejak karbon kita, contoh kurangkan aktiviti yang boleh membebaskan gas karbon dioksida, seperti pembakaran dan penggunaan kenderaan bermotor. Soalan 7. Antara yang berikut, yang manakah merupakan contoh produk upcycle? Produk upcycle ini bukan sahaja di kita semula, tapi dia dihasilkan di kita semula dan dihasil semula, dan produk itu mempunyai nilai yang lebih tinggi berbanding dengan nilai asalnya. Jawapannya lagi lah. Kerusi yang diperbuat daripada surat khabar yang dikita semula. Dari surat khabar lama yang kita semula, dia jadi sebuah kerusi. Jadi kerusi boleh jual lebih lama, lebih mahal lah daripada harga satu surat khabar. Soalan 8. Jadual 3 menunjukkan keputusan eksperimen untuk menentukan tahap pencemaran air di kawasan yang berlainan. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat tentang aras pencemaran air di sungai tersebut? Di sini ada sungai A, B dan C. Masa yang diambil oleh larutan metilena biru untuk luntur.
Apa fungsi larutan metilena biru, masih ingat tak? Metilena biru okey. Apabila lautan metilena biru dimasukkan ke dalam sesuatu sampel air yang tercemar yang mengandungi kandungan oksigen terlarut yang rendah, warna biru larutan metilena biru akan luntur dengan cepat. Jadi semakin tinggi tahap pencemaran air, semakin singkat masa yang diambil untuk warna larutan metilena biru luntur. Ya, ingat balik tentang BOD iaitu Chemical Oxygen Demand yang anda belajar dalam bab 3 pelestarian alam sekitar. BOD, Biochemical Oxygen Demand, ialah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria untuk menguraikan bahan organik di dalam sesuatu sumber air. Semakin tinggi BOD, semakin tinggi Biochemical Oxygen Demand dalam suatu sampel air, bermaksud semakin banyak mikroorganisma yang berada dalam sampel air itu. Semakin banyak mikroorganisma bermaksud semakin tinggi tahap pencemaran air dalam sampel air. Jadi semakin tercemar sampel air, semakin cepat warna biru larutan metilena biru luntur. C lah. Sungai C paling tercemar. Jawapan B. Soalan 9. Apakah bahan pencemar utama yang terhasil semasa pembakaran bahan api dalam enjin kenderaan bermotor? Jawapan dia lah A. Selain daripada gas karbon dioksida, gas karbon monoksida juga dibebaskan. Akibat pembakaran bahan api dalam kenderaan bermotor. Dalam enjin kenderaan bermotor. Soalan 10. Antara sektor berikut yang manakah tidak menggunakan teknologi hijau? Jawapan adalah C. Kerana kapal terbang menggunakan kerosin. Bahan api yang bernama kerosin untuk menggerakkan enjinnya. Kerosin merupakan salah satu hasil sulingan daripada penyulingan peringkat petroleum. Soalan 11. Apakah yang sering digunakan dalam teknologi emisi negatif? Teknologi emisi negatif merupakan teknologi yang menyingkirkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. Salah satu cara adalah dengan penggunaan mikroalga. Mikroalga adalah alga mikroskopik yang hidup, tumbuh dan membiak dengan banyaknya dalam air laut. Dan peranan mikroalga ini ialah ia dapat mengurangkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera melalui proses fotosintesis. Soalan 12. Berikut menunjukkan dua punca pencemaran air. Akibat kumbahan yang tidak dirawat dan tumpahan minyak. Antara yang berikut, yang manakah disebabkan oleh punca pencemaran di atas? Soalan bermaksud, apakah kesannya, apakah kesan yang dibawa oleh pencemaran air? Apakah kesan apabila kumbahan tidak dirawat dan tumpahan minyak telah mencemarkan air? Kesannya ialah memusnahkan habitat akuatik. Jawapan B. Soalan 13. Antara padanan berikut, yang manakah betul tentang tindak balas cepat dan tindak balas perlahan?
Okay. Tindak balas cepat ialah tindak balas natrium dengan air. Natrium merupakan logam reaktif. Natrium boleh bertindak balas dengan air dengan serta-merta untuk menghasilkan larutan natrium hidroksida dan gas hidrogen. Tindak balas ini sangat reaktif. Okay. Bagi tindak balas yang perlahan, ia adalah fotosintesis, penyampaian glukosa dan pengeratan besi. Okay, untuk soalan 14, okay, ada pembetulan sedikit. Ini C dan D punya asid, kita kepada nama asid hidroklorik. Antara yang berikut, yang manakah menghasilkan kadar tindak balas tertinggi dengan pepejal natrium karbonat? Okay. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okay. Di sini, dia merupakan faktor kepekatan. Selain faktor kepekatan, faktor lain adalah seperti suhu, saiz, dan faktor yang keempat ialah kehadiran mangkin. Bagaimana setiap jenis faktor ini mempengaruhi kadar tindak balas? Untuk kepekatan, semakin tinggi kepekatan, semakin tinggi kadar tindak balas. Suhu, semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar tindak balas. Saiz, semakin kecil saiz, semakin tinggi kadar tindak balas. Saiz ini ataupun faktor jumlah luas permukaan. Okay, mangkin. Apabila mangkin hadir, maka kadar tindak balas lebih tinggi. Jadi sini jawapan D lah, kerana asid hidroklorik ini mempunyai kepekatan yang paling tinggi. Okay, soalan 15. Mengapakah mangkin digunakan secara meluas dalam proses pembuatan? Mangkin adalah sejenis bahan kimia yang akan meningkatkan kadar tindak balas. Fungsi mangkin ialah dia menyebabkan hasil tindak balas terbentuk pada masa yang lebih singkat. Jadi jawapan ialah untuk mengurangkan masa pemprosesan. Kadar tindak balas meningkat bermaksud masa yang diambil untuk menghasilkan hasil tindak balas adalah lebih singkat. Soalan 16. Berapakah nisbah nitrogen dan hidrogen yang diperlukan dalam proses Haber? Dalam proses Haber, nitrogen bertindak balas dengan hidrogen. Nitrogen, formula N2, bertindak balas dengan hidrogen untuk menghasilkan amonia. Okay. Apabila persamaan ini diseimbangkan, kita dapat lihat nisbah nitrogen ialah 1. Kalau depan tak ada nombor ni, maksudnya 1. 1 mol. Ini 3. 1 nisbah 3. Jawapan ialah B. Okay.
Soalan 17, antara proses berikut yang manakah diaplikasikan untuk menghasilkan asid sulfrik secara industri? Jawapan ialah A, proses sentuh. Kalau proses Haber, dia menghasilkan amonia. Soalan 18, berikut adalah keadaan yang diperlukan bagi industri sebatian X. Yang menggunakan suhu 450 darjah Celsius, tekanan 1 atmosfera dan makin vanadium 5 oksida. Di sini jawapan ada sedikit pembetulan. Jawapan ialah A, bukannya C. Ini merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk proses sentuh, iaitu proses penghasilan asid sulfrik. Jawapan ialah A. Jadi inilah jawapan keseluruhan bagi bahagian A, soalan objektif. 18 ialah A, bukan C. Bahagian B, soalan struktur. Juga harap pelajar dapat menguasai kemahiran proses sains dalam menjawab soalan struktur. Pelajar 1.1 menunjukkan eksperimen bagi mengkaji kesan cahaya terhadap pertumbuhan mikroorganisma. Selepas 3 hari, keputusan eksperimen yang diperoleh ditunjukkan dalam raja 1.12. Selepas 3 hari, didapati roti yang terletak di bawah cahaya lampu ini tiada perubahan. Manakala roti yang terletak di dalam kotak hitam, terdapat pertumbuhan tompok hitam di atasnya. Berdasarkan raja 1.2, tulis satu pemerhatian bagi eksperimen ini. Ingat balik teknik menjawab ni. Pemerhatian adalah nak jawab pemerhatian kan. Kamu kena bandingkan pemboleh ubah bergerak balas yang tersurat. Pemboleh ubah bergerak balas yang tersurat di sini adalah kehadiran tompok hitam. Ini PB tersurat. Walaupun, tompok hitam itu kita tahu dia adalah bernama kulat atau muko. Tetapi dalam pemerhatian, pelajar tak boleh menyatakan secara terus nama bagi mikroorganisma itu. Dia hanya boleh menggambarkan, nyatakan dari jenis warna saja. Bandingkan PB tersurat. Terdapat tompok hitam bertumbuh pada roti yang disimpan di dalam kotak hitam. Manakala tiada tompok hitam pada roti yang disimpan, yang diletak di bawah cahaya lampu. Ini caranya. Cara tulis pemerhatian ialah bandingkan PB yang tersurat. Tersurat bermaksud boleh diperhatikan. Nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini. Di sini, roti yang pertama tu dia terletak di bawah cahaya kan. Yang satu lagi disimpan di dalam gelap. Jadi, pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah keamatan cahaya atau kehadiran cahaya. Dan yang bergerak balas,
Kamu boleh tulis pemboleh ubah bergerak balas yang tersurat iaitu kehadiran tumpuk hitam atau keadaan roti. Okay, dua-dua ini adalah yang tersurat. Ataupun yang tersirat ialah pertumbuhan kulat atau pertumbuhan mikroorganisma. Ya. Yang bahagian A ini sekiranya pelajar nyatakan roti yang disimpan dalam gelap terdapat pertumbuhan kulat, manakala roti yang disimpan di bawah cahaya tiada pertumbuhan kulat. Reject, jawapan ini ditolak. Okey, soalan C. Tuliskan inference yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian di 1A. Okay, inference adalah sebab bagi pemerhatian. Okay, maksudnya berikan sebab mengapa terdapat tumpuk hitam bertumbuh pada roti yang disimpan dalam gelap. Okay, kamu ulang balik pemerhatian tadi. Ada tumpuk hitam pada roti yang disimpan dalam gelap kerana PB tersirat. Okay, pembetulan sikit sini. Ini PB tersirat. Kerana pertumbuhan kulat lebih baik dalam keadaan gelap. Okay. Kerana PB tersirat dan kaitkan semula dengan pemboleh ubah yang dimanipulasikan itu. Okay. Ingat teknik menjawab inference. PB tersurat kerana PB tersirat. Tambah PM. Okey, soalan D. Dalam jadual 1.3 di bawah, tandakan tik pada kotak bagi menunjukkan jenis mikroorganisma yang mempunyai ciri yang sama seperti dalam darjah 1.2. Dia tanya, muko. Okay, apa yang tumbuh di atas roti sebenarnya itu ialah muko. Muko adalah dalam kumpulan mikroorganisma yang bernama kulat atau fungi. Okay, contoh. Okay, soalan 2. Darjah 2 menunjukkan eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji kesan kekurangan nitrogen. Okay, nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini. Pemboleh ubah yang dimanipulasikan dalam tabung didih P, dia menggunakan larutan tanpa nitrogen. Tabung didih Q, anak benih jagung ini tumbuh dalam larutan koto NOK, larutan NOK yang lengkap. Jadi di sini terdapat dua jenis larutan koto yang berbeza. You boleh tulis jenis larutan koto ataupun larutan koto tanpa nitrogen dan larutan NOK lengkap. Ataupun kehadiran nitrogen. Okay, P tiada nitrogen, dan Q ada nitrogen. Ini panggil kehadiran nitrogen. Okay, pemboleh ubah yang bergerak balas. Okay, di sini kita terima jawapan pertumbuhan anak benih atau pertumbuhan tumbuhan. Yang ini merupakan pemboleh ubah bergerak balas yang tersirat. Okay.
Bagi pembuluh ubah bergerak balas yang tersurat, yang boleh diperhatikan dan juga diukur, you boleh tengok dari segi saiz anak benih, keadaan anak benih, warna daun, bilangan daun, atau saiz daun. Walau bagaimanapun, di sini kita tak terima kita tak terima pertumbuhan akar. Kerana nitrogen tidak mempengaruhi pertumbuhan akar. Diminta pelajar rujuk semula buku teks pada muka surat 59. Tumbuhan yang kekurangan nitrogen tidak terpengaruh dari segi pertumbuhan akar. Pertumbuhan akar masih tetap normal. Yang terpengaruh ialah pertumbuhan-tumbuhan secara keseluruhan terbantut, batang tumbuhan lemah, daun menguning, penghasilan bunga dan buah terbantut. Okey, untuk jawapan 2A1, kita tolak jawapan kekurangan nitrogen. P ini tanpa nitrogen, bukannya dia kekurangan nitrogen. Kekurangan bermaksud ada, tapi dia cuma dalam kuantiti yang sedikit. Dia membawa maksud berbeza, kekurangan dan tanpa. Dua maksud yang berbeza. B. Selepas 5 hari, apakah yang dapat diperhatikan pada anak benih P? Jadi, yang dapat diperhatikan ini ialah pemboleh ubah bergerak balas yang tersurat. PB tersurat. Anak benih P ini, dia tumbuh di dalam larutan kotor tanpa nitrogen. Jadi kesannya yang dapat diperhatikan ialah saiz anak benih lebih kecil, warna daun menguning atau bilangan daun sedikit. Kita tolak. Kita tidak terima jawapan anak benih mati atau akar tidak membesar atau akar tidak bertumbuh. Di sini ada satu contoh jawapan. Sekiranya pelajar tulis akar dan pucuk tidak membesar, yang akar ini dah salah. Tapi yang bahagian belakang ini pucuk tidak membesar. Maksudnya pucuk daun tidak membesar. Sebenarnya bahagian ini betul. Disebabkan terdapat satu yang salah. Yang salah ini akan membatalkan jawapan yang betul. Dalam penandaan SPM kita ada konsep wrong cancel right, WCR. Jadi tak ada markah lah. Jadi jangan sesekali bagi jawapan satu, you ada dua jawapan, you tak pasti. You tahu salah satu betul, salah satu salah. Kamu bagi, confirm akan salah. Sebab ada konsep wrong cancel right. C. Berikan satu inference yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian DB. Sekali lagi dia tanya tentang inference. Inference bermaksud berikan sebab mengapa saiz anak benih lebih kecil, mengapa warna daun menguning atau mengapa bilangan daun sedikit. Okey? Ingat format inference yang terkini ini PB tersurat, pemerhatian ialah PB tersurat. PB tersurat kerana PB tersirat. Tambah lagi penerangan dan juga pemboleh ubah dimanipulasikan. Yang terlibat. Jadi di sini, saiz anak benih lebih kecil kerana tiada kehadiran nitrogen yang diperlukan dalam pertumbuhan anak benih. Ataupun kalau ditulis seperti ini, saiz anak benih lebih kecil kerana pertumbuhan anak benih
terbantut akibat tiada kehadiran nitrogen. Okay. Walau bagaimanapun, okay, di sini kita longgarkanlah skema pemakahan. Sekiranya pelajar tak tulis yang bahagian ini, yang PM ini, di belakang ayat lah, yang bahagian penerangan ni. Cikgu masih terimalah. Tapi semasa SPM tolong ikut betul-betul format inference yang ini, yang terkini. Okay. PB tersurat atau pemerhatian kerana PB tersirat. Tambah lagi penerangan dan PM. Okay. D. Nitrogen adalah contoh makronutrien. Tandakan pada petak dalam jadual 2 nutrien yang mewakili makronutrien. Selain daripada nitrogen, kalium dan sulfur merupakan makronutrien, iaitu nutrien yang diperlukan, nutrien iaitu unsur atau mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Okey, soalan 3. Darjah 3.1 menunjukkan sebahagian daripada kita nitrogen. Dalam kita nitrogen ada dua proses, iaitu proses penambahan nitrat di dalam tanah dan proses penyingkiran nitrat dari tanah. Okey, apakah proses yang menambahkan ion nitrat di dalam tanah? Yang pertama, melalui tindakan bakteria pengikat nitrogen. Bakteria L ini. Bakteria pengikat nitrogen ini hidup di dalam nodul akar tumbuhan kekacang yang akan menukarkan nitrogen di atmosfera terus kepada nitrat di dalam tanah untuk diserap oleh akar tumbuhan. Dalam nitrat ada apa? Dalam nitrat ada unsur nitrogen, iaitu suatu makronutrien yang sangat diperlukan oleh tumbuhan untuk mensintesiskan protein. Klorofil, mensintesiskan protein, klorofil, enzim dan asid nukleik bagi pertumbuhan yang sihat. Selain daripada tindakan bakteria pengikat nitrogen, tindakan kilat dan letusan gunung berapi juga boleh menukarkan nitrogen di atmosfera kepada nitrat dalam tanah. Okey. Selain itu, tindakan bakteria penitritan. Okey, nitrat telah diserap oleh akar tumbuhan untuk mensintesiskan protein. Tumbuhan ini dimakan oleh haiwan ataupun tumbuhan ini mati. Dia akan mengalami proses penguraian atau perebutan K ini. Dan tindakan bakteria pengurai dan kulat, dia akan menguraikan sisa tumbuhan ini kepada sebahagian amonium. Dan sebahagian amonium ini akan ditukarkan kepada nitrit oleh tindakan bakteria penitritan. Okey, arah anak panah ini ada kesilapan sikit. Ini. Okey. So, kat sini yang M tu dia ada 2 kali lah. Bakteria penitritan menukarkan sebahagian amonium kepada ion nitrit dan seterusnya kepada ion nitrat.
Jadi terdapat 3 proses tiga proses atau tindakan yang menambahkan ion nitrat dalam tanah. Yang pertama, tindakan bakteria pengikat nitrogen yang hidup dalam nodo akar tumbuhan pokok kacang. 2, tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Ketiga, melalui tindakan bakteria penitritan. Ini merupakan proses penitritan. Dia start dengan penguraian atau perebutan. Akibat kulat ataupun bakteria pengurai membentuk sebatian amonium. Dari sebatian amonium baru mula tindakan bakteria penitritan. Proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah secara semula jadi yang inilah tumbuhan menyerap ion nitrat daripada tanah untuk memenuhi keperluan nitrogennya. Nitrat ini diperlukan dalam nitrogen diperlukan oleh tumbuhan untuk mensintesiskan protein tumbuhan. Dan satu lagi, proses pendinitritan. Proses pendinitritan berlaku apabila bakteria pendinitritan dalam tanah dia menukarkan ion nitrat ini kepada nitrogen di atmosfera. Anak-anak ini dari nitrat terus kepada nitrogen di atmosfera kan. So ini merupakan tindakan bakteria pendinitritan. Jangan kena betul Bakteria pendinitritan menukarkan nitrat dalam tanah kepada nitrogen di atmosfera. C. Nyatakan satu kepentingan kita nitrogen. Jawapan mesti khusus dan spesifik. Sebarang jawapan yang umum akan ditolak. Kepentingan nitrogen adalah untuk mengekalkan kesuburan tanah. Sekiranya pelajar tulis untuk menyuburkan tanah, itu adalah salah. Untuk menyuburkan tanah, kita guna baja. Kita guna baja. Di sini, kepentingan kita nitrogen adalah untuk mengekalkan kesuburan tanah. 2, untuk mengekalkan kandungan nitrogen dalam alam semula jadi. Ketiga, membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan. D. Bakteria L boleh didapati dalam nodul akar tumbuhan seperti yang ditunjukkan dalam baja 3.2. Namakan satu tumbuhan seperti yang ditunjukkan dalam baja 3.2. Jawapan yang paling baik ialah pelajar bagi satu contoh yang spesifik seperti ini. Bagi jawapan yang lebih umum seperti pokok kacang, pokok legum, terus setakat ini kita masih terimalah. Tapi jawapan yang lebih baik ialah pokok kacang panjang atau pokok kacang tanah. Maksud pokok legum ialah pokok kacang. Sama. E. Kita nitrogen mengandungi beberapa proses. Dalam jadual 3, tandakan proses yang terlibat dalam kita nitrogen. Dalam kita nitrogen ada proses penitritan, pendinitritan, proses pengikat nitrogen. So jawapannya ialah penitritan. Soalan 4. Raja 4 menunjukkan 4 jenis mikroorganisma. Namakan kumpulan bagi mikroorganisma P dan Q. Soalan nak belajar nyatakan kumpulan, bukan nyatakan nama contoh. Bukan
Nyatakan nama bagi P, nama bagi Q. Bukan nama mikroorganisma, tapi nama kumpulan. Okay, P ini adalah sejenis virus. Nama virus ini panggil bacteriophage. Dan Q adalah jenis mikroorganisma yang bernama kulat atau fungi. Contohnya ialah muko. Siapa yang bagi contoh kita tolak. Kita tak terima. Okay, ini bakteria, ada flagellum. Yang ini protozoa berbentuk selipar. Namakan satu penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Jawapan pneumonia. Kita reject jawapan demam panas kerana demam ini disebabkan oleh jangkitan virus. Bukan bakteria. Okay, B2. Nyatakan ubat yang digunakan untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Jawapan ialah antibiotik. Antibiotik tidak boleh digunakan untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh jangkitan virus. C. Nyatakan satu kaedah untuk memusnahkan dan menyingkirkan mikroorganisma daripada sesuatu objek atau persekitaran. Okey, pelajar perlu faham proses memusnahkan dan menyingkirkan mikroorganisma daripada sesuatu objek atau persekitaran. Ini merupakan proses pensterilan. Okey. Dia menggunakan proses pensterilan. Pensterilan ini terdapat beberapa kaedah. Pelajar kena nyatakan salah satu kaedah dalam pensterilan. Sama ada penggunaan haba, penggunaan bahan kimia, sinaran atau tekanan tinggi atau penapis. Mana-mana satulah kaedah dalam pensterilan. Dan siapa yang tulis jawapan pensterilan ditolak? Ditolak kerana terlalu umum. Kalau pendidikan, penggunaan antiseptik, penggunaan disinfektan, saya terimalah. Tapi jawapan yang lebih baik ialah kamu pilih antara yang 5 ini. Jadi, nyatakan satu kegunaan serum Lactobacillus sp. Kegunaan serum Lactobacillus. Dia dapat memajukan industri perikanan, menghasilkan enzim, merawat sisa kumbahan, menyingkirkan bau busuk, membuat kompos atau membantu pencernaan haiwan ternakan. Pilihlah salah satu daripada 6 ini. Kita pergi kepada soalan esei mengeksperimen. Kaji pernyataan berikut. Situasi X, ikan yang disimpan dalam peti sejuk kelihatan segar selepas 3 hari. Kita tambah selepas 3 hari ini. Situasi Y, ikan yang disimpan pada suhu bilik menjadi busuk selepas 3 hari. Soalan A, nyatakan satu pernyataan masalah berdasarkan situasi di atas. Soalan A dan B mesti menyatakan
berkaitan dengan situasi yang di atas, situasi X dan Y. Okay. Pernyataan masalah kena kaitkan pemboleh ubah yang dimanipulasikan dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Jadi, kamu kena tentukanlah dalam situasi, okay, apakah PM dan PB itu. Okay, PM. Satu simpan di peti sejuk, satu simpan di suhu bilik. Tempat penyimpanan kan, atau suhu. Suhu ikan disimpan. Suhu tempat penyimpanan ikan. Ha? Suhu atau tempat ikan disimpan. PB, keadaan ikan yang berbeza. Satu segar, satu busuk. Okay, pernyataan masalah ialah satu soalan yang mengaitkan hubungan antara PM dan PB dalam situasi. Okay. Boleh guna adakah atau bagaimanakah. Okay. Adakah ikan yang disimpan dalam peti sejuk kelihatan segar selepas 3 hari? Okay. Atau adakah ikan yang disimpan pada suhu bilik menjadi busuk selepas 3 hari? Atau bagaimanakah suhu ikan disimpan mempengaruhi oleh memberi kesan terhadap keadaan ikan selepas 3 hari? Itu pun boleh. Bagaimanakah suhu tempat ikan disimpan mempengaruhi keadaan ikan selepas 3 hari? Di kat sini kita faham. Okey. Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. Hipotesis ini menjawablah pernyataan masalah di atas. Berdasarkan situasi. Okay, guna apabila maka, kata hubung ni, apabila PM maka PB. Mesti ikut arah sebegini. PM dulu diikuti dengan PB. Okey. Apabila ikan disimpan di dalam peti sejuk, maka ikan kelihatan segar selepas 3 hari. Atau apabila ikan disimpan di dalam suhu bilik, maka ikan menjadi busuk selepas 3 hari. Okey, tambah. Okay, berdasarkan maklumat yang diberi dalam situasi X dan Y, cadangkan satu eksperimen untuk menyiasat suhu yang sesuai untuk pertumbuhan bakteria dengan menggunakan piring Petri steril, kotor bakteria Bacillus, agar neutron steril dan peti sejuk. Huraian anda harus mengandungi aspek berikut. Dalam soalan ini, soalan dah beritahulah suhu ini ialah pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang bergerak balas ialah pertumbuhan bakteria.
Tujuan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Di sini pemboleh ubah yang bergerak balas, biasa kita guna adalah yang tersirat dalam tujuan eksperimen. Itu untuk mengkaji hubungan di antara suhu dengan pertumbuhan bakteria. Tumbuh bakteria PB tersirat. Kena pasti pemboleh ubah PM, PB. PB selain daripada pertumbuhan bakteria, boleh terima bilangan koloni bakteria. Ini ialah PB yang tersurat. Manakala pemboleh ubah yang dimalahkan ialah jenis bakteria atau isi padu agar nutrien steril atau isi padu larutan kutu bakteria. Prosedur ada kaedah, pelajar, kalau kamu dapat lukis gambar raja sebegini, kamu terus boleh dapat 3 markah daripada 4 markah. Dan perlu label. Label kena ada nyatakan kuantiti. Kerana dia merupakan ukuran untuk pemboleh ubah yang dimalahkan. Lukis 2 piling petri yang masing-masing diisi dengan 5 cm padu agar nutrien steril dan 1 cm padu larutan kutu bakteria Bacillus. Dan piling bateri G ini diletak pada suhu bilik, manakala piling bateri H diletak pada suhu 5 darjah Celsius di dalam peti sejuk. Di sini pemboleh ubah yang dimanipulasikan ialah suhu. Jadi pelajar bila label, you kena label PM ini adalah tentang suhu, bukannya tentang tempat. Ayat pertama adalah tentang PD. Masukkan 5 cm padu agar nutrien steril dan 1 cm padu larutan kutu bakteria Bacillus subtilis ke dalam piling bateri G dan H. 2 dalam PM1. Letakkan piling bateri G pada suhu bilik bersuhu 535 darjah Celsius. PM1. Letakkan, ayat ketiga. Letakkan piling bateri H dalam peti sejuk bersuhu 5 darjah Celsius. PM2. Pelajar mesti nyatakan suhu. Suhu sangat penting kerana ia merujuk kepada pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Jangan hanya nyatakan setakat tempat sahaja. Suhu itu juga wajib. Keempat, ramai tak ada seorang pun dapat jawab. Sebenarnya semua pelajar ni sangat lemah, belum lagi menguasai teknik menjawab soalan eksperimen. Masih perlu tingkatkan lagi usaha. Berkali ganda. Keempat ini ialah perhatikan dan rekodkan PB tersurat. Mesti PB tersurat, iaitu bilangan koloni bakteria. Selepas 3 hari. Siapa tulis, perhatikan rekodkan pertumbuhan bakteria salah kerana itu adalah PB tersirat. PB tersirat tak boleh nanti terus diukur atau diperhatikan. Tapi dia boleh diukur dan diperhatikan melalui bilangan koloni bakteria. Penjaduan data tak perlu nyatakan piling bateri G atau H kerana ini bukan pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Pemboleh ubah yang dimanipulasikan ialah suhu. Dan
ini kena tulis PB yang tersurat. Tak boleh tulis pertumbuhan bakteria. Situ dia bilang koloni bakteria dan suhu ini mesti ada unit darjah Celsius. Ini suhu bilik atau 35 darjah Celsius yang berarti sejuk 5 darjah Celsius. Bilang koloni bakteria ini just kosongkan sahaja keputusannya. Demikianlah dalam satu jam ini tentang teknik menjawab soalan saiz kertas 2 SPM. Diharapkan pelajar dapat mengulang kaji semula, ingat balik semula dan dapat mengaplikasikan teknik menjawab kemahiran proses sains terutamanya semasa dalam ujian nanti. Sekian, terima kasih.